Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih mengurniakan kesempatan dan jodoh pertemuan kepada kita untuk bertemu lagi pada halaqah kelima, iaitu Syekh Abdul Qadir digoda oleh Iblis. Satu kejadian kerohanian berlaku apabila mencapai peranan yang baru ini yang diceritakan berupa satu cerita. Cerita-cerita seperti ini pernah juga berlaku kepada orang-orang besar dalam agama dan terkenal dalam sejarah, yaitu adalah satu cerita godaan. Nampaknya semua cerita-cerita seperti ini menyatakan kejadian dalam kehidupan dengan menggunakan bahasa perumpamaan atau ibarat. Misalnya kita baca godaan terhadap Nabi Isa alaihissalam, yaitu bagaimana beliau dibawa ke atas bukit oleh iblis, dan dari sana ditunjukkan kepada beliau kerajaan-kerajaan dunia dan menyuruh Nabi Isa alaihissalam menyembah dia, iblis, jika beliau hendak menjadi raja bagi segala kerajaan-kerajaan itu. Kita tentu saja tahu apa jawapan Nabi Isa kepada iblis. Seperti yang kita tahu, itu adalah satu kejadian perjuangan batin semasa detik-detik kehidupan yang rumit. Kejadian ini juga berlaku kepada Nabi besar Muhammad SAW apabila baginda terus berdakwah tentang agama Islam dan menentang kemusyrikan dan berhala kaumnya. Penentang beliau iaitu pemimpin-pemimpin Quraisy yang cuba menggoda beliau dengan kecantikan, kekayaan dan kekuasaan. Tiap-tiap muslim tentu sadar apa jawapan Nabi. Kata beliau, "Aku tidak mau kekayaan, harta benda atau kekuasaan. Saya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pemberitahu kepada manusia. Aku sampaikan risalatnya kepada kamu sekalian. Sekiranya kamu terima, maka terselamatlah kamu di dunia dan di akhirat kelak. Sekiranya kamu ingkar, maka Allah akan membuat keputusan antara kamu dan aku." Ini bukanlah pandangan batin, tetapi adalah satu fakta konkret dari dunia yang wujud ini. Ini juga berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada dua riwayat tentang ini. Satunya, satu hari iblis datang menemui beliau yang menyatakan dirinya ialah malaikat Jibril dan berkata ia ada membawa burak, iaitu kenderaan yang ditunggang oleh Nabi tatkala Mi'raj, untuk membawa beliau pergi ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan itu, Syekh Abdul Qadir pun tahu bahawa yang ada di hadapan beliau itu ialah iblis atau syaitan, kerana Jibril dan burak datang ke dunia hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Iblis itu gagal menggoda beliau, lalu menjawab yang lain pula. Kata iblis, "Baiklah Abdul Qadir, kamu telah menyelamatkan dirimu dengan adanya ilmumu itu. Nyahlah kamu dari sini," kata Syekh Abdul Qadir kepada iblis itu. "Jangan menggodaku lagi. Bukanlah ilmuku yang menyelamatkan aku, tetapi sebenarnya aku terselamat dari perangkapmu dengan rahmat dan pertolongan Allah jua." Yang kedua, satu masa Syekh Abdul Qadir Jilani berada dalam hutan belantara tanpa makanan dan minuman beberapa lama. Tiba-tiba datang awan, lalu turun hujan. Dapatlah Syekh itu menghilangkan dahaganya. Dengan tidak semena-mena datang satu lembaga yang bersinar tidak jauh dari situ. Dan lembaga itu berkata, "Aku ini Tuhan kamu. Sekarang aku halalkan segala yang haram untuk kamu." Mendengar itu, Syekh itu pun membaca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Setelah membaca itu, lembaga itu pun bertukar jadi awan lalu berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah, kamu telah terselamat dari tipu helahku." Kemudian syaitan itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, bagaimana dia boleh mengenal syaitan itu dengan segera.
Jawab Syekh itu bahawa apabila syaitan itu mengatakan yang ia menghalalkan segala yang haram, maka dengan serta-merta ia tahu bahawa itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menghalalkan segala yang haram. Cerita ini ada bersamaan dengan apa yang berlaku kepada Peter. Tetapi apa yang berlaku kepada Peter, iaitu pengikut Nabi Isa AS yang agung, ini ialah beliau terpengaruh kepada syaitan itu, lalu menghalalkan yang haram dan terus membuang pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak terpengaruh oleh syaitan walau sedikit pun. Saya berpendapat kedua-dua cerita itu mungkin benar, yang menunjukkan dua kejadian yang berbeza dalam bahasa ibarat atau perumpamaan. Satu kejadian berkenaan perjuangan beliau Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kesombongan ilmunya. Yang satu lagi berkenaan perjuangan dengan kesusahan ekonomi yang mungkin menghalang seseorang dalam pengembaraan kerohanian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan untuk berkuasa dan keinginan untuk kesenangan adalah kelemahan-kelemahan terakhir yang akan meninggalkan hati dan fikiran pengembara-pengembara kerohanian ini. Hanya setelah seseorang itu dapat mengatasi kedua-dua musuh kerohanian ini saja, maka barulah ia dapat layak menjadi pemimpin insan yang sejati. Baiklah saudara-saudari sekalian alam sekalian yang dirahmati Allah, setakat ini sahaja pertemuan kita pada halaqah kelima. InsyaAllah, semoga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi pada halaqah keenam, iaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, guru kepada orang ramai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.